Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah binti Ismail. Nombor matrik saya ialah 13 DKA 23F1027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwana Binti Rosli. Nama matrik 13 DKA 23F1042. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang case study highway, iaitu kawasan yang ditakdirkan sebagai penyumbang kemalangan di Malaysia. Okey, seperti yang dalam gambar, pemandu warga emas berisiko tingkat kemalangan jalan raya. Kejadian ini berlaku dekat Kuala Lumpur. Kira-kira 30% warga emas berusia 60 tahun ke atas dikesan masih memandu secara aktif, terutama di luar bandar, sehingga berpotensi meningkatkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini. Ia hasil kajian yang dijalankan Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putera Malaysia, iaitu UPM, pada Jun tahun lalu, yang turut mendedahkan majoriti pemandu lanjut usia didapati memandu berseorangan dengan kekerapan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kali seminggu. Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Fakulti Kejuruteraan UPM, Prof. Maya Dr. Loh Tik Hua, berkata dalam keadaan usia yang semakin meningkat, risiko mereka menjadi mangsa atau punca kemalangan adalah lebih tinggi. Jadi berdasarkan kajian, kes kemalangan banyak berlaku di luar bandar. Okey, seterusnya yang kedua adalah faktor kemalangan jalan raya yang menyebabkan kemalangan. Okey, kita ada 3 faktor, iaitu faktor manusia, faktor keadaan jalan raya dan faktor kenderaan. Okey, kalau faktor manusia ni, rakyat sekarang dia tidak mematuhi peraturan walaupun undang-undang telah ditetapkan. Yang kedua, sikap gopoh dan mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, mabuk dan mengantuk. Okey, seterusnya faktor keadaan jalan raya. Yang pertama, tidak rata dan berlubang. Biasalah kalau jalan hok macam lama-lama dah, segi kalau macam kenderaan lalu ke ataupun hujan ke cuaca, jadi jalan tu akan rosot dengan berlubang. Jadi peratus kemalangan jalan raya meningkatlah. Okey, yang kedua, rekaan jalan yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, melambatkan pembaikan jalan menyebabkan jalan semakin rosak. Okey, dan yang ketiga, faktor kenderaan. Last sekali. Okey, yang pertama, kenderaan berat. Kenderaan berat tu macam contohnya lori, bas. Lepas tu pun yang kedua, kerosakan kenderaan. Dan yang ketiga, jalan raya yang digunakan setiap hari oleh kenderaan muatan berat. Sekarang saya akan menerangkan tentang menentukan pemeriksaan yang rosak dan jenis penyelenggaraan. Okey, dia ada 2, dan yang pertama ialah pemeriksaan kerosakan. Okey, pemeriksaan kerosakan ni ialah iaitu tentang jalan yang berlubang dan permukaan yang tidak rata. Hal ini dapat menyebabkan tayar kenderaan tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya. Okey. Yang kedua ialah jenis penyelenggaraan. Jenis penyelenggaraan ni dia ada 2. Yang pertama ialah penyelenggaraan kecemasan, iaitu untuk selesaikan dengan segera jalan yang berlubang. Yang kedua ialah penyelenggaraan rutin, iaitu membersihkan longkang yang tersumbat semasa cuaca hujan. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang cara menyelesaikan masalah langkah demi langkah yang sesuai, iaitu untuk penyelenggaraan lubang. Yang pertama ialah kita perlu membuat pengenalan pastian di mana tempat yang perlu kita buat penyelenggaraan tu lah. Which is kita kena pasti tentang lokasi dan ukuran untuk perlu dibaiki. Yang kedua ialah pemberitahuan, iaitu maklumkan kepada pihak berkuasa atau jabatan berkaitan tentang keperluan penyelenggaraan. Yang ketiga ialah pengumpulan alat dan bahan, iaitu sediakan alat yang sesuai untuk membuat penyelenggaraan. Contohnya seperti penggali, pahat dan pemadat. Yang keempat ialah pengosongan lubang, iaitu kita perlu buang sebarang bahan longgar atau sepihan di dalam lubang. Yang kelima ialah pengukuhan tepi. Yang keenam, pengisian lubang. Pengisian lubang ni ialah isi lubang dengan campuran aspal lapisan demi lapisan jika perlu.
ketujuh ialah pemadatan. Pemadatan ni ialah gunakan pemadat untuk memastikan aspal terpadat dengan baik dan rata dengan permukaan jalan raya. Okay. Yang ke-8 ialah pemeriksaan akhir. Periksa kawasan yang telah dibaiki untuk memastikan tiada lagi ketidakrataan. Yang ke-9 ialah pemberitahuan penyiapan. Maklumkan kepada pihak penguasa atau jalan atau pengguna jalan raya bahawa penyelenggaraan telah selesai. Yang ke-10 ialah pemantauan, iaitu pantau keadaan jalan raya selepas penyelenggaraan untuk memastikan tiada masalah berulang. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang cara menyelesaikan masalah kerosakan dengan menggunakan imej atau video yang sesuai. Okey, gambar yang pertama dia menunjukkan tentang kaedah tampalan kekal, iaitu pertama kita perlulah tanda kawasan pothole. Yang kedua ialah potong kawasan sekeliling pothole dan ketiga ialah buang dan bersihkan sisa korekan. Yang keempat ialah sembur track coat pada permukaan sedia ada dan kemudian turap menggunakan hot mix dan padatkan. Yang keenam ialah tampalan secara kekal yang telah siap. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah tampalan sementara, iaitu yang pertama ialah kita perlu bersihkan pothole dan semburkan tack coat. Yang kedua ialah turapkan menggunakan cold mix. Yang ketiga ialah padatkan cold mix dan keempat tampalan secara sementara telah siap. Jadi sekian, itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih.